Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam pencerahan. Selamat malam teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara? Saudara Liza Bagan. Liza, saudara Mustafa Ilyas, Rizana Cik Ani, saudara Mazlan Qatib, saudara Iman Safrul, begitu juga saudara Adilah Majid, saudara Hans. Apa khabar saudara Hans? Saudara, saya minta maaf lah, mata saya hari ni ada sedikit macam ketumbit saudara, jadi tak apa nak nampak tulisan tu. Jadi terpaksa tengok rapat-rapat saudara Jamaluddin, saudara Bai Cik Tahir, Puan Rosli Misah, Yauman, begitu juga Rosli Misah, saudara Oping Temung, Colin, anak peneroka Felda, saudara Husin, John Jai, begitu juga dengan saudara Shidi, saudara Samsudin, salam, terima kasih, saudara Abang Mamak, Yusuf Awang dari Tanah Merah, Kelantan, saudara Osman Kamil, Wan, begitu juga dengan saudara terlindung Amy Danish, saudara Samsudin Kamat, Hamidah Kamat, begitu juga dengan Din Ana, saudara Abu Samah, Waalaikumsalam saudara, saudara Kri Kokolam, begitu juga Limobu, saudara Limobu, saudara saudara ZMK Makmur, saudara Mokas, saudara Rosma Amir, saudara Salim Yasin, Rizana Cik Ani, Rahimi Aim, saudara Richard Bakri, saudara Ujang Min, saudara Hanif. Tak maaf saudara, saya terpaksa tengok rapat-rapat, mata tak dapat nampak. Minta maaf lah saudara, sebab tiba-tiba saya mata sebelah kiri saya ni dia macam orang Perak kata berkelemio. Saudara, terima kasih saudara Khairul Azman mengingatkan teman-teman kalau masuk live saya ni gunakanlah bahasa yang baik. Terima kasih saudara. Baik saudara, saya minta maaf lah kerana saya tak boleh nak menyantuni semua. Saudara Anwar Hassan, saudara, sebab dalam keadaan begini, saudara Cik Shazli dari Batu Berendam, saudara, saudara Waksu, saudara Karen, Raja Kamal, Raja Baizan di Sungai Petani, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni ataupun tak dapat saya baca satu persatu. Tulisannya kecil saudara. Dalam telefon ni saya gunakan 3 telefon pun kecil. Nak buat macam mana saudara dah tua-tua begini, rabun lah sikit. Jadi dalam usia-usia sebegini, saya mohon maaf kalau saya tidak dapat menyantuni anda satu persatu. Cik Pa Matno, salam, selamat malam daripada Dungun. Siapa ni? Dari Dungun ni, saudara Rahim saudara Rahim Aim dari Dungun, Terengganu. Ya, baiklah saudara. Nanti saya tengok, mengintai sana, mengintai sini, bertambah lagi ketumbit mata saya nanti saudara. Baik saudara, hari ini adalah hari Isnin, tanggal 9 Januari, yang merupakan hari yang ke-1027. COVID-19 melanda negara kita masih belum usai lagi saudara. Laporan yang saya terima daripada sahabat kita, saudara Jamil Idris bersama dengan saudara Rio, ada pengurangan kerana kemarin 5,571, tapi semalam jangkitannya adalah 405 orang. Jadi artinya saudara, semalam pada hari yang ke-1026 hari, jangkitan COVID-19 berada pada paras 405 jangkitan. Jumlahnya kumulatif, jumlah terkumpul 5,30,313 orang. Kalau dikirakan rakyat kita ni dalam 32 juta, kalau 5 juta lebih kurang 6-7% saja. Ramai. Dan saya juga menerima berita ada satu kematian. Ini yang tak seronok saya melaporkan. Tapi saya perlu melaporkan supaya memberi kesedaran kepada kita untuk kita sentiasa menjaga kebersihan diri. Dari segi dapatan saya, apa yang dilaporkan oleh saudara Jamil Idris, terima kasih saudara Jamil, terima kasih saudara Rio,
ada penyusutan sejumlah di 9 buah negeri dan 6 negeri masih lagi meningkat, tapi peningkatannya tak banyak saudara, 2-3, tetapi agak menggusarkan juga kalau dia terus meningkat. Labuan nampaknya kekal pada 2 jangkitan saja. Dan Selangor masih lagi di atas 100 dengan jumlah jangkitan sejumlah 120 warga kita saudara di Selangor. Jadi lain-lain negeri alhamdulillah susut dan juga tidak adalah angka mengatasi 100. Saya harap kita jagalah kebersihan diri kita, jaga kesihatan kita saudara. Musim-musim kenduri ni dah dekat-dekat ni Perhimpunan Agung UMNO ni. Kalau saudara yang hadir ke Perhimpunan Agung UMNO, saya minta supaya kalau boleh pertama sekali lakukan penjarakan sosial dan kalau boleh pakailah pelitup muka. Apatah lagi kalau kita menggunakan perkhidmatan kenderaan awam seperti LRT, MRT maupun bas dan sebagainya saudara. Naik kereta Grab pun kalau boleh eloklah kita pakai pelitup muka kerana saya bimbang jangkitan ini boleh merebak sekarang. Sebab walaupun pihak Kementerian Kesihatan berusaha sehabis daya untuk mengawal daripada merebaknya virus corona ini, tapi kalau kita sendiri tak jaga kebersihan diri kita, tentulah ia tidak mendatangkan apa-apa. Jadi ingat saudara, kitalah yang menjaga kesihatan keluarga kita, diri kita saudara. Saya bila dapat laporan satu kematian tu sedih juga saudara. Tapi saya tak tahu sama ada daripada kaum Melayu ke, Islam ke, Cina ke, India, tak tahu. Sebab itulah laporan yang saya terima saat ini saudara. Baik saudara, itulah kita masuk ke segmen e-commerce. Meniaga teruskan saudara. Kalau anda mempunyai produk, sila hubungi Al-Azhar untuk membolehkan saya mewawarkan produk anda. Azhar boleh saya hubungi di talian 011-330-41241. Dia berniaga setangi Al-Baqur, iaitu kemian bila dibakar satu rumah semerbak harum baunya saudara, seperti kita berada di Tanah Suci Mekah. Begitu juga kalau anda mahukan minyak wangi. Minyak wangi ini mesra untuk kita ambil wuduk dan sebagainya. Dan ia dibuat berasaskan kepada pati kayu gaharu saudara. Memang sedap baunya dan menyegarkan. Boleh hubungi Al-Azhar untuk mendapatkan wangi-wangian daripada tanah Arab. Dan kandainya anda tidak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Berhubung dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Sedap dimakan, harganya murah. Kalau saya dengar, harganya masih lagi harga lama. Setahun dulu pun harga yang sama. Dia tidak berhasrat untuk menaikkan harga itu untuk membolehkan semua orang dapat merasainya. Sedap saudara makan dendeng manis Siti Farehah ni. Makan dengan roti, serasa-rasa seolah kita makan hotdog. Kalau makan dengan nasi, kita boleh jadikan ia sebagai lauk pauk saudara. Dan bagi teman-teman, Siti Farehah boleh dihubungi di 017-711-4300. Bagi teman-teman di sekitar Lembah Kelang, kalau nakkan buah-buahan yang segar, murah, harganya murah dan buah-buahan tersebut terus dihantar ke rumah anda. Ini khusus untuk teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang. Kuala Lumpur, Selangor dan sebagainya, buah-buahan tersebut boleh dihantar terus ke rumah anda. Boleh hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Antara buah-buahannya anggur, buah cherry, kiwi dan sebagainya. Grade AAA, dijamin harganya murah dan buahnya grade yang terbaik saudara. Akhir sekali saudara, tentulah makanan kegemaran saya iaitu Popiah Sirih Lady Maria. Memang sedap saudara. Rasanya pedas, rangup dan manis dan serta mengasyikkan. Harga pemurah saudara. Boleh hubungi saudara Nizam di talian 012-435-1203. Itulah saja saya seketika saudara, segmen e-commerce kita. Berniagalah saudara, carilah rezeki yang halal. Rezeki yang terbaik adalah sebahagiannya adalah daripada perniagaan. Baik saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini bukan daripada seorang ustaz saudara ya. Kena ingat, saya bukan ustaz. Ini adalah merupakan culipan teman-teman yang menghantar kiriman kepada saya yang saya rasa elok untuk dijadi perkongsian bersama. Kerana saya dalam hadis Zuhair, Zuhair dia berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang berlaku adil akan berada di sisi Allah di atas mimbar, itu panggung yang terbuat dari cahaya. Di sebelah kanan Allah yang bersifat Ar-Rahman
Azza wa Jalla. Mereka ialah orang-orang yang berlaku adil dalam hukuman mereka, adil dalam keluarga, dan adil ke atas orang-orang yang di bawah tanggungjawab mereka. Ini hadis riwayat Muslim, saudara. Statusnya adalah hadis sahih. Sungguhnya, saudara, keadilan itu adalah sesuatu tuntutan dalam kita melaksanakan tanggungjawab. Mesti perlu adil, saudara. Dalam menjatuhkan hukuman pun, setiap kita perlu berlaku adil tanpa mengira siapa mereka. Ibnu Hajar menyatakan, orang yang adil adalah yang mengikut perintah Allah dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa keterlaluan ataupun kecuaian. Ini perlu adil. At-Tabari menyatakan keadilan adalah wajib ke atas setiap orang dan dalam semua perkara. Tiada sebarang kelonggaran dalam melaksanakan keadilan, sekalipun ke atas keluarga yang dekat ataupun jauh. Begitu juga di masa senang ataupun susah. Jadi kita harus berlaku adillah ke atas orang yang di bawah tanggungjawab kita. Karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-8. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sentiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, dan menerangkan kebenaran, serta jangan sekali-kali menimbulkan kebencian kamu terhadap suatu kaum itu hingga mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Ya, saudara? Sebab itu, jangan sekali kerana kebencian kita kepada sesiapa pun, ataupun golongan mana pun, puak mana pun, bangsa mana pun, ataupun parti politik mana pun, maupun sekelompok yang tidak sefikrah dengan kita, ataupun serta yang tidak sependapat dengan kita, lalu kita tidak berlaku adil. Itu tidak boleh, saudara. Orang yang adil semasa di dunia akan mendapat tempat sebaik-baiknya di sisi Allah nanti, saudara. Jadi, agama Islam, Allah menuntut setiap makhluknya, setiap umat, umat Muhammad ini dituntut untuk sentiasa berlaku adil. Tambah-tambah lagi, kalau kamu menjadi hakim, hendaklah menjatuhkan hukum seadil-adilnya, tanpa memikirkan ataupun mengundang kebencian. Mungkin kerana hasad, mungkin benci dan sebagainya, sehingga membuatkan kamu tidak berlaku adil. Itu menyalahi tuntutan agama kita, saudara. Baik, saudara. Selain daripada naluri kehidupan, kita santuni pula mutiara kata. Ini kiriman sahabat saya, Tan Sri Osu Sukam. Katanya, sesungguhnya ujian dari Allah itulah yang menyelamatkan kita untuk tidak kembali kepadanya tanpa musibah dari Allah sebagai insan yang muflis nanti. Jadi sebenarnya, saudara, ujian dari Allah itu, itulah sebenarnya bila kita diuji, inilah yang menyelamatkan kita untuk kembali ke pangkuan ilahi nanti, bukan sebagai seorang yang muflis. Itu. Terima kasih Tan Sri Osu atas kiriman mutiara kata yang bagi saya sesuai dan elok untuk kita hayati bersama. Bagi saya, setiap teguran, setiap unjuran kata-kata, setiap peringatan harus kita terima sebaik mungkin, saudara. Saya sentiasa mengingatkan pimpinan negara agar jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang kalau negara berbelanja wang negara tanpa had, maka kita khawatir nanti negara boleh muflis, saudara. Saudara Ramlan Razak, saudara Fauziha, saudara Sarip BP, begitu juga saudara Elan, saudara Muhammad Nazarul, saudara Ahmad Tarmizi, saudara Ahmad Razak dan teman-teman yang lain, saudara. Baik, saudara, hari ini, saudara, adalah hari yang ke-36. Kita sudah pun melangkaui 36 hari wujudnya kerajaan perpaduan yang berhasrat, yang berpaksikan untuk menangani derita rakyat. Countdown kita hari ini sudah masuk hari yang ke-36 dan tinggal lagi sekitar dalam 64 hari lagi. Sebab saya katakan kita menanti sehingga 100 hari apa yang telah dilakukan, apa yang berjaya dilakukan, sejauh mana kerajaan perpaduan ini mampu menangani ataupun menyelesaikan derita rakyat, saudara.
Bicara kita malam ini saudara, tajuknya mudah. Kita harus mencari teman sejati. Ini sebagai pemimpin, dalam kehidupan kita memang selalu mencari sahabat, mencari teman yang sejati. Mencari teman sejati itu yang berhati mulia, saudara. Bila kita susah, kita senang, dia akan sentiasa berada bersama kita. Bukan teman-teman yang mengambil kesempatan saat kita berada. Waktu kita berkuasa, ramai kawan-kawan. Bila kita sendirian, kita ditinggalkan. Itu sebenarnya tak sesuai lah, saudara. Untuk saya melihat banyak dalam kehidupan kita ini. Sebab itu kita harus mencari teman yang sejati. Sebelum saya memberi pencerahan lagi, kita harus menyantuni pantun Pak Nazil yang saban hari menghantar kiriman pada kita, berkongsi pantunnya. Saya lihat pantun-pantun Pak Nazil banyak mengandungi nasihat dan kritikan. Kata Pak Nazil, beli minyak di kedai Kak Nah, ikan kelah sama tenggiri. Siasah banyak menimbulkan fitnah, memecah belah sesama sendiri. Kekhawatiran Pak Nazil bila banyaknya siasah. Siasah itu parti-parti politik. Jadi banyaknya parti-parti politik yang menimbulkan fitnah, akhirnya memecah belahkan sesama kita sendiri. Itulah kebimbangan dan teguran daripada Pak Nazil. Jadi pemimpin-pemimpin parti siasah seharusnya melihat persoalan ini secara jelas dengan penuh keinsafan. Tambah Pak Nazil lagi, kupu-kupu di julai ara baru dikelih menyentuh tangan. Kelih itu tengok saudara, baru dikelih. Kupu-kupu di julai ara baru dikelih menyentuh tangan. Bijaknya pengampu, luah bicara. Dengar boleh, percaya jangan. Memang dalam hidup kita ni saudara, banyak pengampu. Orang pengampu ni, kita boleh dengar je lah cakap dia, tapi jangan percaya, takkan tak kenal siapa itu pengampu dan sebagainya. Saudara, sebab itu saya menasihatkan teman-teman maupun pemimpin, berhati-hati bila mendengar omelan, nasihat dan pandangan orang. Kalau lebih mengampu tu, kita boleh dengar je lah, percaya jangan ya saudara. Saudara Haris Samni, saudara Mano, saudara Syamaruddin Idan, saudara karya Sungai Baru. Malam ini ulasan yang panas ke? Tengoklah keadaannya saudara. Apa keadaan, politik semasa saudara. Dan saya perlu mengingatkan. Seringkali saya perlu mengingatkan sebab itulah yang dipinta oleh peguam saya. Bahawa setiap kali saya membuat live ini, maka saya harus mengingatkan pada teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam pelbagai channel, maka anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali atas sebarang suntingan yang anda lakukan ataupun tulisan-tulisan yang anda hantar melalui buku-buku ini saudara. Ingat bahawa kalau nak menulis dan buat culipan atau bagi tajuk, seboleh mungkin perlulah mengikut apa yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Jangan berlebihan saudara. Kalau saudara diambil tindakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, itu masalah anda. Saya tak bertanggungjawab saudara. Ingat, ini adalah pencerahan politik saudara. Matlamatnya tak ada lebih daripada lain sekadar untuk memberi informasi. Saya memberi informasi dan kadang-kadang adalah sedikit komen-komen saya. Sebab itu saya katakan, bila saya memberi komen, kita mesti memegang pada prinsip. Ya saudara, saudara Muhammad Rozlan, dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat sambutan hangat di Indonesia. Sekejap lagi saudara. Dan saya haraplah kita mesti berprinsip atau pemegang prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree apabila saya memberi pandangan ataupun culipan kata-kata saya. Kalau anda mau menyantuni atau mau menghantar persoalan dan sebagainya, gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis kerana kita adalah warga cinta damai. Kita sentiasa menggunakan bahasa-bahasa yang baik, yang ada adabnya. Begitu juga kalau saudara berbahas dengan teman-teman dalam culipan, buku muka ini saudara, pastikan anda menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Kerana saya tidak mengizinkan kita menggunakan bahasa yang celupar, kerana itu boleh menggambarkan apakah budaya kita, budaya yang celupar. Budaya orang Melayu, dia kalau menegur, kadang-kadang cukup dengan kerlingan ataupun dengan bidalan. Tak perlulah kita nak melontarkan kata-kata, maki hamun dan sebagainya. Saya tidak bersetuju.
Kerana kita adalah warga cinta damai, saudara. Baik, saudara. Sebagaimana yang saya katakan bahawa hari ini hari yang ke-36. Persoalan kerajaan perpaduan diwujudkan untuk menangani derita rakyat. Saya tidak mendapat perkabaran daripada laporan Jabatan Kaji Cuaca. Tapi bagaimanapun, saya rasa hari ini, sejak daripada pagi tadi sampai saat ini, cuaca panas. Apakah selepas musim hujan dan sekarang ini musim panas? Kalau gitu keadaannya, saya mohon teman-teman banyakkan minum air. Tambah-tambah lagi dalam seusia dengan saya, warga emas. Kerana di samping itu, pastikan kita berada di tempat teduh. Jangan kita dedahkan diri kita di luar, saudara. Ingat, saudara, kerana tidak ada laporan tentang banjir ke, hujan dan sebagainya. Tetapi saya dapat merasakan bahawa cuaca agak panas sekarang. Pijau lah, saudara. Baik, saudara, apa yang saya dapat di Pasir Putih, Kelantan. Kerana peniaga-peniaga di Permis berhadapan dengan sebuah stesen minyak di Bandar Lama Pasir Putih. Katanya mereka mengeluh dan amat kecewa berikutan masalah banjir kilat yang sering berlaku di hadapan kedai mereka dan rupanya tidak berkeseluruhan. Mereka mendakwa setakat situasi tersebut lebih 20 tahun. Tak selesai-selesai lagi. Ia berpunca daripada longkang yang tidak diselenggara dengan baik, menyebabkan lokasi itu sering digenangi air apabila hujan lebat dalam tempoh 1 jam. Jadi kepada pihak berwajib, Majlis Bandaran Pasir Putih, tengoklah. Kerana salah seorang pekerja di kedai komunikasi, saudara Nasrul Azman, dia kata air mudah bertakung di hadapan stesen minyak dan melimpah di atas jalan raya sejauh lebih kurang 50 meter. Jadi bagaimanapun katanya kedai berkenaan tidaklah terlibat tapi turut dinaiki air pada 19 November lalu ketika beberapa daerah negeri ini terjejas strok akibat bencana banjir. Jadi menurut Nasrul, banjir kilat tidak menghalang peniaga meneruskan perniagaan kerana air surut jika hujan tidak berpanjangan. Cuma longkang kecil di sepanjang premis jalan bandar ini menyebabkan limpahan air. Jadi kekitangan Jabatan Majlis Bandaran Pasir Putih, usahakanlah. Kalau boleh lebarkanlah, rawatlah longkang-longkang yang seringkali tersumbat. Sebab katanya ahli Parlimen Pasir Putih, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh, dia beritahu sudah memaklumkan mengenai masalah air bertakung kawasan itu. Katanya banjir kilat mudah berlaku di kawasan itu jika hujan lebat. Jadi permohonan peruntukan sebanyak 500,000 sudah pun dilakukan sepanjang tahun 2021. Tapi masih lagi belum tuntas. Pimpinan kerajaan negeri di Kelantan harus melihat persoalan ini, janganlah derita rakyat itu berpanjangan. Saya warga UMNO tak boleh nak kata apa sebab Kelantan dipimpin oleh kerajaan PAS. Jadi hayatilah permasalahan rakyat ini, saudara. Baik, saudara. Dan hari ini sebagaimana semua orang tahu, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun berada di Indonesia sejak semalam. Saya agak tertarik hati bila mendengar kenyataannya. Tadi pun sahabat saya, saudara Syariti Omar, dia pun mengutarakan isu ataupun kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim kenapa beliau menjadikan Indonesia itu sebagai negara pertama. Sebaik saja beliau menjadi Perdana Menteri. Dan inilah merupakan pembuka tahun dia memilih Indonesia. Jadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan kerana beliau memilih Indonesia sebagai negara pertama lawatan rasmi keluar negara kerana selain negara-negara jiran lain yang serumpun dengan persahabatan baik, Republik itu adalah sahabat sejati. Saya katakan sahabat sejati yang menerima beliau ketika dalam keadaan terlempar, terbuang dan tersisih. Jadi beliau mengingau atau mengimbau masa silam beliau dalam keadaan yang terbuang, yang tersisih. Indonesia adalah merupakan negara yang sentiasa menyantuni dirinya. Katanya Indonesia juga bersikap amat mesra terhadap Malaysia dan menunjukkan sokongan tidak berbelah bagi terhadap penglibatannya sebagai ahli politik sehinggalah beliau dilantik sebagai Perdana Menteri. Sebab itu saudara, kadang-kadang kita ni orang susah macam mana pun, kalau kita tolong, kita bantu, pasti satu ketika nanti bila usai permasalahan yang mereka hadapi, mereka akan mengenang. Jadi sebab itu kata Saudara Ibrahim, saya tidak melupakan. Sebab itu kita memberikan keutamaan untuk merentas dalam hubungan dua hala
ataupun bilateral dengan Indonesia. Tambahnya, pertemuan dengan Presiden Indonesia Joko Widodo, itu Pak Jokowi di Istana Bogor berlangsung pagi tadi, saudara, dan terdapat 12 persoalan yang dibincangkan, termasuklah tentang masalah pekerja-pekerja asing, begitu juga ini pembangunan kota baru yang dibangunkan, satu bandar baru yang sedang dibangunkan oleh Indonesia yang berhampiran dengan Sarawak, di mana ia akan juga turut menjadi pemangkin kepada ekonomi warga Sarawak dan Sabah. Banyak persoalannya, tapi agak menarik juga Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan tadi, apa-apa pun yang dibincangkan oleh mereka berdua itu pasti dapat segera direalisasikan seusainya Pak Jokowi datang bertandang ke negara Malaysia. Begitulah saudara, dua sahabat. Kita dengan Indonesia ni memang tidak dapat dipisahkan. Sebab kata orang, cubit perkeri, perkanan terasa. Malaysia dan Indonesia adalah dua saudara yang tidak mungkin dipisahkan sejak kita menuntut kemerdekaan maupun selepas kita mencapai kemerdekaan, saudara. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan beliau faham segala permasalahan dan saya dikabarkan sambutan begitu meriah di kalangan warga Indonesia terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana mereka lebih mengerti tentang perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam usaha untuk memerangi korupsi sebagaimana yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Warga Indonesia juga amat mengharapkan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim kali ini melaksanakan satu islah ataupun reform yang boleh membawa kebahagiaan pada rakyat dan dapat juga tempiahnya kepada warga mereka sama ada yang berada di Malaysia ataupun yang berada di Indonesia yang menjalin perniagaan. Sama-sama kita serumpun. Kita adalah satu bangsa yang serumpun, saudara. Saya ingin memetik kata-kata Bung Karno, mantan Presiden Indonesia satu ketika dahulu. Sebab bagaimana beliau mengimbau hubungan antara Malaysia dan Indonesia ini selalu akrab. Kata Bung Karno yang masih saya ingat lagi, di mana ada pantai yang landai, di mana di pantai itu ada pohon nyur melambai, adanya bangau di atas kerbau di sawah padi. Di situlah ada bangsaku bernama Melayu. Begitulah akrabnya hubungan ini Bung Karno terhadap rakyat di Malaysia ini, dan benda ini berterusan sampai saat ini. Jadi sewajarnya lah Datuk Seri Anwar Ibrahim memilih Indonesia sebagai negara pertama untuk beliau jejaki di saat beliau berada di anjung kuasa di Seri Perdana. Tambah-tambah lagi memang waktu era reformasi dahulu banyak seringkali bukan hanya Datuk Seri Anwar Ibrahim, malah keluarga beliau juga sering berkunjung ke Indonesia, saudara. Itu persoalan tentang lawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Indonesia. Sekarang ni banyak orang bertanya pada saya yang sukar untuk saya jawab. Tapi akhirnya saya melihat apa yang dituturkan, apa yang dilontarkan oleh Ketua Penerangan UMNO dan Saudara Syam Jalil sewaktu beliau bertemu dalam pertemuan dengan ketua-ketua penerangan bahagian-bahagian UMNO di Negeri Selangor tentang kenapa terdapat beberapa sebab kenapa Perikatan Nasional begitu terdesak mahu menjatuhkan pimpinan hari ini, kata Saudara Syam Jalil. Antaranya dia kata SPRM telah pun menangkap dalang pada perasuah nasional. Ini masalah yang sebab itu mereka kalau boleh nak merubah kepimpinan. Kemudian menurut Saudara Syam lagi, banyak petition telah pun difailkan berhubung dengan pilihan raya yang baru kita lalui. Besar kemungkinan akan terjadinya pilihan raya kecil di beberapa kawasan parlimen kerana terdapat banyak bukti kukuh di mana parti ataupun calon-calon Perikatan Nasional daripada PBM ataupun daripada PAS yang melakukan rasuah kepada pengundi. Ada banyak buktinya katanya. Jadi itu adalah merupakan antara politik paling jijik apabila pemimpin melakukan rasuah kepada pengundi. Dan ini merupakan satu keadaan yang amat menjijikkan dalam sejarah politik negara, saudara. Kemudian katanya dalang dan broker orang atasan. Dalang dan broker orang atasan Perikatan Nasional untuk mendapatkan komisen projek
serta terlibat dalam kegiatan rasuah sudah mula dikenal pasti. Jadi caranya untuk mereka melepaskan diri menurut Saudara Syam Jalil adalah untuk melakukan perubahan. Itu yang semalam saya dah cakap juga. Rupanya Saudara Syam Jalil juga bersetuju dengan pandangan saya. Saudara, itu kedudukannya. Hari ini, saudara, kita juga difahamkan bahawa saat ini status parti Peribumi Bersatu dan Perikatan Nasional. Saya difahamkan menurut Susah Agung Bersatu, iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin, bahawa pihaknya masih menunggu pengesahan daripada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS berhubung status Bersatu Sabah dalam Gabungan Rakyat Sabah JRS. Sebab ini tengah ada berlaku pertikaian di sana, saudara. Saudara Hamzah berkata ini susulan tindakan bekas Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah, Datuk Seri Hajiji, keluar daripada Bersatu. Katanya pada sidang media selepas beliau pergi ke Sabah semalam, katanya. Saudara, dan sekarang ini saya juga melihat beberapa pandangan-pandangan yang tersiar dalam media sosial. Sebagaimana yang saya katakan, ramai orang mula memperkatakan tentang status Parti Bersatu yang bakal mereka berisiko. Parti Bersatu dalam keadaan berisiko untuk dibatalkan di bawah Akta AMLA. Sebagaimana yang saya baca juga, MyTV Online turut menulis kerana perkembangan terbaru dalam kes-kes penyelewengan yang terdedah ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Ia bakal membawa malapetaka terhadap Parti Peribumi Bersatu Malaysia PPBM. Ini kerana kes-kes yang disiasat oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah banyak terkait dengan Akta Pengubahan Wang Haram AMLA, di mana pada siasatan awal mendapati terdapat sejumlah besar wang rasuah dimasukkan ke dalam akaun parti sebagai dana pilihan raya. Itu kata MyTV Online, saudara, bukan kata saya. Saudara. Dan sebenarnya kalau itu berlaku, memang ia merupakan satu kesalahan yang nyata. Sehingga saat ini beberapa orang sudah pun ditahan. Dan ada pegawai yang sudah pun dibekukan kerjanya. Menurut beberapa pegawai tinggi kerajaan, sememangnya jelas ada banyak pelanggaran undang-undang dalam aspek meluluskan projek tanpa ikut prosedur. Jadi SPRM, Suruhanjaya Pencegah Rasuah, telah mengesahkan mereka turut melakukan tahanan reman beberapa individu yang berkait ada hubungan dengan pimpinan tertentu. Dalam keadaan begini, saya rasa saya dikabarkan, selain daripada MyTV Online, ada juga berita lain bahawa siasatan Suruhanjaya Pencegah Rasuah tidak akan terhenti. Maka sibuklah saat-saat ini pegawai penyiasat daripada Biro Siasatan Pencegah Rasuah melakukan siasatan. Sudah saya katakan, saudara, saya tak boleh nak kata elok dibatal dan sebagainya. Kita tak mau melihat bahawa adanya dendam. Tetapi kalau mereka melakukan kesilapan dan kalau benar Parti Bersatu pimpinannya ada terlibat dalam AMLA, maka sudah pastilah parti itu akan dibatalkan oleh ROS, saudara. Namun ada juga laporan bahawa walaupun wang pendahuluan projek telah dibayar, tapi terdapat juga projek-projek yang belum terlaksana. Ini juga boleh dianggap sebagai rangsangan ke arah untuk keterlibatan dalam kegiatan rasuah. Ini menyangkut soal 92.5 bilion. Saya tengok ada perbalahan, ada orang mengatakan betul ke 500 bilion, ada yang kata 503 bilion. Cuma saya nak jelaskan sekali lagi pada anda semua. Saat negara dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin, sewaktu peristiaran darurat diumumkan, memang beliau ada mengatakan bahawa kerajaan menyediakan, artinya kalau kerajaan menyediakan sejumlah 600 bilion untuk rangsangan ekonomi, artinya wang itu datang daripada kerajaan. Sebab itu kita dengar juga kenyataan Menteri Besar Kedah bahawa kerajaan Perikatan Nasional menggunakan wang sejumlah 600 bilion untuk melakukan rangsangan ekonomi. Kadang-kadang beginilah, bagaimana nak dinafikan. Walaupun kita dengar juga Tan Sri Muhyiddin mengatakan tidak 600 bilion kerana ia tak termasuk EPF dan sebagainya. Bagi kita soal itu tak timbul. Persoalan sekarang ni, kamu dah sebut 600 bilion, maka tentulah 600 bilion.
Kalau tidak, artinya kamu melakukan penipuan terhadap rakyat. Jadi rakyat tertipu ataupun terperdaya oleh kelicikan politik kamu. Jadi saya serahkan perkara ini kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dan sebenar-benarnya Menteri Kewangan yang masih lagi berada dalam kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau boleh menjelaskan apa keadaan sebenarnya, apa status sebenarnya saudara. Jadi kita haraplah bahawa siasatan yang dilakukan oleh Badan Pencegahan Rasuah ini dapat dilakukan secara tuntas. Dia agak menarik juga pada saya, ada pandangan saudara Lim Sian Si. Dia menyebut bahawa dia kata Perikatan Nasional mungkin dibatalkan pendaftaran dan kerusi parlimen yang dimenangi boleh diisytiharkan batal dan tidak sah. Ini kerana berikutnya adalah bahagian-bahagian yang benar-benar membimbangkan Parti Perubahan Bersatu dan Perikatan Nasional. Kerana mereka pastinya tak tidur malam saudara. Peruntukan ataupun wang korupsi 3% ataupun 5% daripada 92 bilion adalah antara katanya 28 bilion hingga 46 bilion yang terkumpul. Apakah itu benar dan tak benar kita tak tahu. Tapi kenyataan daripada Lim Sian Yi, ini agak saya tengok dia mungkin pengamal undang-undang. Dana itu pastinya hasil daripada rasuah katanya. Dan jika itu berlaku, maka sudah pasti Perikatan Nasional akan dibatalkan pendaftarannya. Jika itu berlaku, bagaimana dengan kedudukan ahli-ahli parlimen? Sebagaimana yang saya nyatakan, kemarin dulu saya hari Jumaat, saya bersama-sama Yang Berhormat Teguh Razali, saya bertanya dengan beliau apakah beliau akan melakukan petition atau pembantahan terhadap keputusan pilihan raya di Gua Musang. Katanya bahawa ada warga Gua Musang yang melakukan petition. Petition pilihan raya hanya boleh dilakukan selepas Suruhanjaya pilihan raya melakukan writ ataupun mendaftarkan keputusan tersebut. Selepas didaftarkan writ itu, maka dalam tempoh 21. Selepas 21 hari writ itu dilakukan, barulah petition itu boleh dilakukan. Dan saat ini saya dikabarkan banyak petition sudah pun timbul. Sudah pun dia dilakukan yang mereka merasakan ada bukti-bukti nyata berlakunya rasuah politik. Keadaan ini pasti akan mengundang besar kemungkinan banyak juga kawasan-kawasan parlimen yang jika dibatalkan kemenangannya, sudah pasti terpaksa diadakan pilihan raya semula di kawasan-kawasan tersebut. Tak semestinya untuk semua kawasan, saudara. Itu saudara. Dan berbalik pada Sabah, saudara. Saat ini sebenarnya kita tahu Yang Berhormat Perdana Menteri sudah pun berada di Sabah. Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri juga berada di Sabah. Kedua-dua mereka hadir di Sabah tak lain tak bukan hanyalah semata-mata untuk mencari upaya agar bahang politik di Sabah ini tidak terus membahang dan segera diredakan agar pimpinan negara serta kerajaan negeri dapat menyantuni kehidupan rakyat. Saudara, namun begitu, saya melihat juga kenyataan daripada Ketua Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin. Semalam dia kata sehingga saat ini dia masih lagi kekal dengan pendiriannya bahawa kerajaan Sabah sudah tidak ada. Walaupun Datuk Seri Hajiji katanya mendapat sokongan daripada 44 di kalangan ahli Dewan Undangan Negeri Sabah, namun beliau menganggap permainan politik masih lagi berterusan. Sudah tentu dia kata the game is not over yet, kata daripada Datuk Bung Mokhtar. Ini kerana dia mencabar bahawa memanglah dia dapat 44 sokongan itu kerana dia ambil orang saya. Iaitu katanya ada 5 orang ahli Dewan Undangan Negeri daripada UMNO yang melompat dan menyertai kumpulan Datuk Ajiji. 5 orang. Kalau 5 orang ini tidak melompat dan kekal bersama dengan UMNO Barisan Nasional, maka Datuk Ajiji sudah pun hilang keabsahannya sebagai Ketua Menteri Sabah. Sebab itu Datuk Bung Mokhtar kata dia ambil orang saya. Dia korap orang saya. Saya pun tak tahulah sejauh mana benar atau tidak. Jadi keputusan sebentar lagi kita dapat ketahuilah sebab saat ini masih lagi ada perbincangan. Saya merasakan besar kemungkinan satu keputusan yang mantap akan dapat dicapai apabila kedua-dua pemimpin, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden Parti UMNO, tentulah beliau telah pun dapat melihat segala-gala perkembangan di Sabah itu
untuk diselesaikan, diuraikan satu persatu. Saudara. Jadi dalam keadaan sekarang ni, saya melihat bahawa pergerakan pemuda masih keras. Pergerakan pemuda UMNO di Sabah masih lagi kekal dengan pendiriannya untuk tidak bersama dan merasakan bahawa polemik politik yang berlaku negeri itu pada ketika ini, pemuda UMNO lebih bersedia untuk menjadi pembangkang daripada untuk bersama dengan IGG. Menurut ketuanya, Datuk IR Abdul Aziz Zulkarnain, banyak versi yang cuba dimainkan seolah UMNO Sabah sebagai gila kuasa dan jawatan. Ini beliau marah sangatlah menurut Ketua Pemuda UMNO Sabah. Jadi katanya UMNO Sabah cuba berpegang teguh pada setiap prinsip persefahaman di antara 3 parti utama semasa pilihan raya negeri ke-16 yang lalu, iaitu Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Parti Bersatu Sabah PBS, di bawah gabungan politik yang dinamakan sebagai Gabungan Rakyat Sabah ataupun GRS, sebelum didaftarkan sebagai parti politik berdaftar dengan RS. Yang mana katanya setiap komponen dalam gabungan ini berkongsi kuasa dan mereka harus saling menghormati dalam membuat satu keputusan demi kepentingan rakyat. Jadi untuk itu UMNO Sabah akan menjadi pembangkang yang berhemah dalam melaksanakan semak dan imbang demi kepentingan rakyat. Sebab itu dia tak mau UMNO Sabah tidak mahu bersekongkol dengan IGG yang dilihat katanya sudah melanggar perjanjian. Antara perjanjian itu, sesuatu keputusan itu hendaklah dibuat dalam satu secara musyawarah. Dia sebelum ini katanya perkongsian kuasa sebelum ini telah pun tercemar. Apabila Ketua Menteri Datuk Seri IGG telah membelakangi perjanjian kerjasama BN dan GRS dengan menyokong pengurusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin katanya. Itu pun mereka marah dah. Semasa sebagai Perdana Menteri ke-10 saat membentuk Kerajaan Persekutuan sebelum dia melakukan U-turn. Kemudian kemuncaknya apabila IGG memecat Datuk Seri Saleh Said Keruak sebagai pengurusi Khazanah Sabah tanpa berbincang dengan pimpinan utama Barisan Nasional Negeri. Itu sebenarnya puncanya, saudara. Bila pemecatan berlaku tanpa dirujuk pada parti, ini tentulah mendukacitakan. Apabila pemimpin UMNO Sabah cuba dilaga-lagakan dengan menawarkan pelbagai jawatan, sebagai timbalan ketua menteri lah, jawatan itu dan ini, macam mana scheme of thing juga sedang berlaku di Sabah, saudara. Jadi semangat perkongsian itu sudah pun tidak lagi dihormati, saudara. Sebab itu bagaimanapun 5 orang adun daripada Sabah tu, saya tak tahu bagaimana Datuk Anwar Ibrahim dan Datuk Zahid mau menguraikan masalah ini. Sebab 5 orang adun UMNO Sabah yang enggan menjadi sebahagian daripada langkah menggulingkan IGG sebagai ketua menteri. Jadi dia kelima-lima mereka mengatakan mereka rela dipecat pula dah kerana mereka berpegang pada prinsip. Jadi mereka akan menubuhkan parti baru. 5 orang itu adun Syazlimi Yahya, Tanjung Keramat, Jasni Daya, Pantai Dalit, James Ratib di Sugut, Yusof Yaakob yang diumumkan sebagai timbalan ketua menteri kawasan Sidumin, dan Arsyad Bistari Tempasuk. Jadi laporan daripada Sabah Daily Express mengatakan kesemua mereka berkatakan mereka tidak sanggup menandatangani akuan berkanun menarik sokongan terhadap IGG untuk mencadangkan agar Presiden warisan Datuk Seri Shafie Apdal sebagai penggantinya. Jadi masalah sekarang ni di Sabah antara Datuk Seri Shafie Apdal, kumpulan Bom Mokhtar. Kumpulan Bom Mokhtar dia reda, bukanlah Bom Mokhtar nak jadi ketua menteri. Dia lebih bersetuju kalau keadaan sekarang ni memanglah kumpulan parti pimpinan parti warisan pimpinan Datuk Seri Shafie Apdal dia mendapat 19 kursi. UMNO Barisan Nasional 14 kursi. Kita akur, tak ada masalah kalau berlaku perkongsian kuasa. Sedangkan itu tidak berlaku waktu antara UMNO dengan parti PBM. Parti PBM yang dipimpin oleh IGG dapat 13 kursi saja. Pun UMNO sanggup demi lestari kebahagiaan rakyat. Sebab itu mereka merasakan dalam keadaan begini apabila perjanjian, perkongsian telah dikhianati, bagi mereka lebih senang untuk tarik balik sokongan bagi pada Shafie Apdal. Itu yang saya difahamkan. Dan kita berharaplah saudara, dengan kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri di Sabah, saudara, maka akan membawa sinar baru bagi politik di bumi Sabah. Sebab banyak benda yang terbengkalai yang perlu diuruskan, saudara. Sebab itu saya tertarik hati apabila saya menatap kenyataan Datuk Seri Zaid Hamidi. Beliau mengatakan bahawa
kehidupan di alam ini ialah ladang akhirat. Agama tidak dimanfaatkan melainkan dengan kehidupan dunia. Jadi kuasa dan agama, al-din wal al-daulah, tidak boleh dipisahkan. Agama adalah pohon asas dan kuasa ialah payung pelindung. Apa-apa yang tidak mempunyai asas akan musnah katanya. Apa-apa yang tidak mempunyai pelindung akan lenyap. Jadi hak milik dan kawalan tidak tercapai kecuali melalui kuasa. Sebab itu bila sedar bahawa apa-apa pun yang berlaku di Sabah ini perlu dihuraikan sesegera mungkin, saudara. Itu di Sabah, saudara. Kita tunggu saat ini saya belum mendapat kiriman. Belum ada lagi, saudara. Tak ada pun yang masuk dalam wall saya ataupun daripada kiriman teman-teman di Sabah. Belum ada keputusan yang mantap kedudukan politik di Sabah. Tapi saya yakin pastilah dengan kehadiran Yang Amat Perdana Menteri yang menzahirkan keikhlasannya untuk melihat suasana politik, bahang politik di Sabah itu dapat diredakan, saudara. Cuma saya melihat juga, selain daripada semalam saya sentuh Melaka, tapi kali ini di Johor, saya agak terperanjat. Kerana kerajaan persekutuan hari ini adalah kerajaan perpaduan. Di mana dia anggota ini pelbagai parti, parti UMNO, Keadilan, Amanah, DAP dan sebagainya, saudara. Dan tetapi nampak gayanya di Johor, Pakatan Harapan rupanya masih lagi menjadi pembangkang. Rupanya Pakatan Harapan masih berperanan sebagai pembangkang di Johor. Berikutan, tiada lagi perbincangan berhubung bentuk kerjasama dengan Barisan Nasional di negeri itu setakat ini. Demikian menurut pengurusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Salahuddin Ayub. Bagaimanapun dia mengatakan bahawa kedua-dua mereka masih lagi dah hubungan yang baik. Cuma saya rasa tak sesuai lah. Dah di kerajaan pusat dah pun mengada kerajaan perpaduan, sewajarnya Datuk On Hafiz mengundanglah Pakatan Harapan ini untuk berbincang, untuk membentuk kerajaan yang baru. Tak bolehlah kita keras kepala kita saja. Setakat ini katanya ketika saya meninggalkan Dewan Undangan Negeri semasa Menteri Besar Datuk On Hafiz membuat penggulungan belanjawan 2023 pada perisikan DUN Johor pada Disember lalu, kami masih duduk di barisan pembangkang. Belum ada apa-apa keputusan di Johor. Tapi antara kami semua faham bahawa semangat perpaduan kerajaan sangat mendasari. Demikian kata Salahuddin Ayub. Jadi hubungan yang sangat baik, cuma kita dapat tentukan lagi, belum dapat kita tentukan lagi kerjasama yang bagaimana untuk masa akan datang. Saudara, pada pilihan raya dulu, pilihan raya negeri Johor pada bulan Mac tahun lalu, Barisan Nasional memperoleh kemenangan agak selesa, iaitu 40 kursi daripada 56 kursi DUN yang dipertandingkan. Dan Pakatan Harapan memenangi 11 kursi, diikuti Perikatan Nasional 3 selain Parti Keadilan, PKR dan Parti Ikatan Demokratik Muda masing-masing 1 kursi. Sewajarnya saya ingat Datuk On Hafiz fikirkanlah, jangan fikirkan diri kita. Dah kita bersetuju untuk bersama-lah mesti diterjemahkan. Saudara, itu keadaan. Hari ini, saudara, banyak orang bercakap tentang apakah perlunya. Ini agak keras sikit. Apakah perlunya Presiden UMNO? Jawatan Presiden UMNO itu ditandingi. Mesti dibuka, orang ni kata mesti bertanding, orang ni kata tak usah bertanding, orang ni kata macam-macam, menjadi polemik politik yang begitu hebat. Di media sosial, di kedai kopi, di peta-peta politik, orang masih lagi membicarakan berhubung dengan kedudukan sebagai kedudukan ke Presiden UMNO. Saya pun tak tahu kenapalah tahun ini UMNO menjadi daya tarikan begitu tinggi di kalangan pemimpin-pemimpin ataupun penganalisa politik, saudara. Sebenarnya saya nak ulangi lagi, saudara. Dalam sejarah UMNO, pemilihan Presiden UMNO ni hanya diadakan sebanyak 4 kali saja, saudara. Sejak UMNO diwujudkan pada tahun 1946. Cuma 4 kali saja, iaitu pada tahun 1951, kemudian 1978, apabila 1951 Datuk Muhammad Fuad menentang Tengku Abdul Rahman. Akhirnya Datuk Fuad keluar daripada UMNO dan menubuhkan Parti PAS. Kemudian 1978 apabila Datuk Sulaiman Palestin bertanding menentang Tun Hussein On, yang berakhir dengan Hussein On meletak jawatan. Kemudian pada 1987 yang menyaksikan pertandingan paling hebat
petang tadi saya dah cerita dah saudara. Antara yang amat berhormat, yang amat mulia Tengku Razali Hamzah menentang Dr. Mahathir Mohamad. Memanglah hingga akhirnya UMNO diharamkan di mahkamah. Dan yang terakhir sekali adalah pada tahun 2018. Sekitar 31 tahun kemudian apabila jawatan Presiden Parti UMNO kosong, maka ada 3 pertandingan. Jadi 4 kali je. Apakah wajar untuk diadakan pemilihan dan sebagainya? Bila ada pemilihan, saya melihat sebenarnya ada juga teman-teman mengatakan kiriman, mereka marah. Mereka marah apabila ada kalangan ahli-ahli UMNO, khususnya ahli Parlimen UMNO, yang tak henti-henti masih lagi bercerita tentang perlunya menyingkirkan Datuk Seri Zahid dan sebagainya. Sebab itu mereka mengatakan kalau beginilah keadaannya, kalau beginilah perangai orang UMNO ataupun ahli-ahli Parlimen UMNO yang mahukan Datuk Seri Zahid disingkirkan, jadi dia melahirkan kesalahan. Kalau itulah keadaannya, sepatutnya dulu lagi waktu Datuk Zahid Hamidi dipanggil Dr. Mahathir, mau bawa ahli UMNO, mau bubarkan UMNO, maka dia kata kalau ikut pun tak ada masalah dah. Mungkinlah keadaan waktu itu Datuk Zahid pun tak kena tuduhan dan sebagainya. Dia geram lah. Artinya pengorbanan yang dilakukan oleh Datuk Zahid Hamidi tidak langsung memberi dikenang oleh mereka. Itu keadaannya saudara. Sebab itu hari ini saya menerima pandangan daripada Setiausaha Agung veteran UMNO Datuk Seri Mustafa Yaakob. Katanya UMNO veteran melahirkan kebimbangan berhubung terdapat usaha pihak-pihak tertentu yang cuba memperalatkan ahli UMNO untuk memecah belahkan parti itu. Sebagai Setiausaha Agung veteran UMNO, beliau melihat ada usaha-usaha yang mahu memecah belahkan di kalangan warga UMNO. Dan tentulah bila UMNO itu dalam keadaan bergolak, apabila jawatan Presiden UMNO itu berpindah tangan dan sebagainya, maka mudah untuk mereka menumbangkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi veteran UMNO melihat percaturan politik yang tidak matang ini. Veteran UMNO melalui Datuk Seri Mustafa Yaakob, dia kata kita tidak mahu melihat masih lagi perbalahan berterusan. Dan katanya memanglah ada pihak tidak mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Sementara itu pula mereka mengatakan cara yang paling mudah dengan menjatuhkan Datuk Zahid sebagai Presiden UMNO. Jadi beliau selaku Setiausaha Agung veteran UMNO memerhati keadaan ini saudara. Dengan penuh kesalahan tentang percaturan politik di kalangan ahli-ahli Parlimen UMNO itu sendiri. Dan sebahagian daripada ahli UMNO yang lain tak ada matlamatnya hanya untuk menangguk kekayaan, menangguk keuntungan. Sebab saya dipahamkan saudara, untuk pemilihan UMNO kali ini, saya difahamkan ada tajaan daripada penaja-penaja daripada luar UMNO. Ya, mereka menaja beberapa pemimpin tertentu untuk bertanding jawatan presiden. Malahan, pertandingan di peringkat bahagian juga sudah ada tajaan. Orang luar, ini yang saya hairankan. Kenapa boleh berlaku? Ya, kita tak mahulah menunding, mengatakan siapa yang terlibat. Tapi kita faham. Memang saya dah agak dah bahawa ini akan berlaku kerana memang untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sedang berhempas pulas. Mau membersihkan politik negara kita ini daripada kebejatan, korupsi dan sebagainya, maka mudahnya adalah jatuhkan Zahid Hamidi, peranda ke UMNO, maka sokongan dah tak ada lagi, tinggal 108, mudahlah berlakunya scheme of thing, membeli pula ahli-ahli parlimen daripada parti-parti yang lain, terutama daripada Sabah dan Sarawak. Kalaupun tidak boleh dibeli daripada kalangan Pakatan Harapan. Ini gambarannya saudara. Sebab saya melihat sudah ada road tour ataupun jelajah ke beberapa kawasan untuk memperkenalkan diri dan calon-calon yang akan bertanding. Saudara. Jadi dalam keadaan begini kita merasakan bahawa tidak sepatutnya benda ini berlaku. Sebab itu besok hari Jumaat nanti ucapan Presiden UMNO sedang dinantikan oleh semua pihak. Kerana banyak orang merasakan ucapan Datuk Seri Zahid Hamidi itu adalah sebagai menjawab kepada banyak persoalan yang ditimbulkan. Soal pertandingan, soal kenapa, bagaimana UMNO itu tumpas, bagaimana kita kalah dalam pilihan raya umum dan sebagainya. Ini pasti akan dijawab oleh Datuk Seri Presiden UMNO dalam ucapan dasarnya. Cuma hari ini, saudara, selain daripada cerita UMNO ini, pejuang keadilan kepada Datuk Seri Najib. Ini pejuang keadilan Datuk Seri Najib, tidak lain tak bukanlah Datuk Lokman Adam.
Dan hari ini beliau mengetuai delegasi gabungan Gerakan Keadilan untuk Datuk Seri Najib menghantar memorandum memohon kepada kerajaan untuk mengambil langkah-langkah sewajarnya berkaitan perbicaraan kes SRC dan penahanan bekas Perdana Menteri itu. Hari ini memorandum itu dihantar di Putrajaya. Memorandum tersebut telah pun dihantar diserahkan kepada Siswa Politik Perdana Menteri Dr. Saudara Chang Meng Kai. Jadi dalam kenyataannya menurut Datuk Luqman Adam, kerajaan diminta mengambil tindakan sewajarnya terhadap penahan Datuk Najib yang didakwa olehnya tidak sah. Jadi katanya kami melihat terdapat fakta-fakta yang menunjukkan bahawa terdapatnya kecacatan dalam proses perbicaraan kes Datuk Najib. Kerana itu gabungan Gerakan Keadilan Datuk Seri Najib menghantar memorandum memohon kerajaan mengambil langkah sewajarnya berkaitan perbicaraan kes SRC dan penahanan bekas Perdana Menteri itu. Dia kata ini semuanya apa yang berlaku sekarang ini mengakibatkan Datuk Seri Najib tidak mendapat keadilan seperti mana yang sepatutnya diberikan kepada beliau. Jadi Datuk Luqman berharap kerajaan tidak melakukan sesuatu pada Najib yang dilihat terinaya. Karenanya setiap detik beliau dikurung di balik tirai besi tanpa melalui proses keadilan yang sempurna adalah satu bentuk kezaliman kepada beliau dan keluarganya, kata Datuk Luqman Adam. Jadi sebab itu beliau menuntut agar satu tindakan drastik dan pantas harus diambil oleh kerajaan bagi memastikan Datuk Seri Najib diberi ruang untuk dibebaskan dari kes SRC. Saudara, keadaan ini memanglah sebab kita melihat bahawa kesan daripada pembebasan Datuk Tan Sri Syahrir Samad daripada tuduhan amla dan sebagainya, rata-rata seorang orang ramai melihat bahawa sistem kehakiman kini berada dalam keadaan yang agak cacah merbah. Bagaimana tulisan daripada halaman MyKMUnet, ini melibatkan kes Tan Sri Syahrir katanya. Ia berlaku sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Kerana dalam kes Datuk Tan Sri Syahrir Samad ni, penghuni-penghuni rumah pangsa Sri Anugerah, mereka dibantu oleh Tan Sri Syahrir dan Datuk Sri Najib. Ironisnya, kedua-dua mereka pula yang didakwa oleh Peguam Negara Tommy Thomas. Malah mereka juga digelar sebagai penyamun. Ini yang tak patutnya. Sebab itu, penduduk-penduduk waktu perbicaraan, penduduk rumah pangsa tersebut hadir ke mahkamah untuk memberi sokongan kepada Tan Sri Syahrir Samad, saudara. Jadi dalam keadaan begini, kita melihat banyak kebejatan. Dalam keadaan begini, kita amat mengharapkan bahawa tidak ada lagi kebejatan politik di negara kita ini usainya perbicaraan ataupun siasatan. Saya melihat, saudara, dapatan saya ada lagi beberapa kes yang akan terbongkar. Saya tidak boleh dapat menjelaskan secara terperinci, tapi perkabaran yang saya terima bakal ada beberapa pembongkaran terbaru. Tentulah keadaan ini tidak menyenangkan pihak-pihak tertentu. Sebab banyak benda yang rupanya selama ini terlindung oleh kuasa-kuasa yang dimiliki. Keadaan sekarang ini, rakyat menuntut bahawa bagaimana kehidupan rakyat yang perlu disantuni. Rakyat tidak boleh dibiarkan terus terhumban dalam penuh penderitaan. Tapi kebejatan itu dilakukan oleh pimpinan yang bermahajalela mengaut keuntungan. Saudara, ini keadaannya. Saya seringkali mengatakan negara kita ini negara makmur. Sepatutnya rakyat senang lenang. Tapi rakyat terus susah. Saudara, Jaka Linglung, Datuk Seri Anwar Ibrahim, mana tadi? Jaka Linglung, mana tadi? Dah hilang dah, laju sangat. Jaka Linglung dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim tu adil juga. Saya tak maulah melibatkan kes peribadi saja Jaka Linglung. Saya mengharapkan bila kita menghantar kiriman persoalan, pertama-tama sekali jangan kita bercakap soal peribadi. Apa-apa salah sesuatu yang menyentuh soal peribadi, benda ini membuka ruang pada saudara menyanggah apa yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi. Saya berkali-kali saya jelaskan pada anda. Kita warga cinta damai. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Dalam keadaan sekarang ni, yang kita harapkan bahawa pimpinan hari ini benar-benar menyerlahkan sebuah negara hukum
yang tidak lagi dianggap sebagai hukum-hukum rimba yang diamalkan. Kita tak mahu lagi orang melihat kebejatan dalam sistem keadilan kita ini dipersoalkan. Itu yang paling penting. Selagi negara kita sistem hukumnya dipersoalkan, selagi itulah pelabur tidak akan bersedia untuk masuk ke negara kita. Sebagai contoh, anda sendiri, kalau anda punya wang yang banyak, orang ajak melabur, tiba-tiba anda melabur di sebuah negara, tapi anda tahu negara itu penuh dengan rasuah, negara itu undang-undangnya tak boleh dipakai, apakah anda sanggup untuk melabur, melakukan pelaburan negeri tersebut? Itu dari segi logika akalnya, saudara. Sebab itu sekarang ni sudah sampai masanya kita melakukan islah ataupun reformasi dalam kepimpinan negara, dalam soal hukum dan sebagainya. Saya yakin benda ini gandengan antara Datuk Seri Ibrahim bersama dengan Datuk Zahid Hamidi. Mereka tentulah dapat melakukan sesuatu. Sebab kedua-dua mereka juga adalah orang yang pernah menghadapi tekanan, menghadapi tuduhan. Tentulah mereka dapat merasai bagaimana pedihnya apabila hukum tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.